Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma iftah qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina bi fadlika afdala ma tu'ti 'ibadakas salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid darain amin. Qala faslun yanjusul ma'ul qalilu wa ghayruhu minal ma'i'ati bimulaqatin najasati wa yustathna min dhalika masail ma la yudrikuhu taraf wa maitatun la dama laha sa'ilun illa in ghayyarat aw turihat wa famu hirratin tanajjasa thumma ghabat wahtumila wuluquha fi ma'in kathir wa kadhalika as-sabi idza tanajjasa thumma ghaba wahtumilat taharatuh wal qalilu min dukhanin najasati wal yasiru min asy-sya'rin najisi wal yasiru min ghubaris sarjin wala yunajjisu ghubarus sirjin a'dha'ahu ar-ratbah. Kata muallif rahimahullahu ta'ala faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, katanya faslun, ai hadza faslun, ini satu fasal berdasarkan kepada isi ba. Maksudnya fasal ni fi bayani ma'in najisi wa nahwihi, pada menyatakan air najis wa nahwihi dan seumpamanya, seumpama air najis. Itu tajuk yang diletakkan oleh sebahagian daripada cetakan kita sebahagian daripada pentahqiq. Kita sambung dalam perbincangan kita, masih lagi dalam bab air. Ini jenis air yang ketiga, iaitu air yang najis. Bahagian air yang pertama, air yang tahir lagi mutahhir, suci lagi menyucikan, dibahagi kepada dua, iaitu yang tak makruh guna dengan yang makruh guna, pembincangan air musyammas. Bahagian yang kedua, air yang tahir ghair mutahhir, suci tapi tidak menyucikan, iaitu air musta'mal. Dan yang ketiga yang kita nak bincang ini ialah air yang tidak menyucikan, tidak suci lagi tidak menyucikan lah, lazim daripada dia tak suci, dia tidak boleh menyucikan yang lain, dia tidak boleh digunakan sebagai medium ataupun alat untuk taharah. Qala rahimahullahu ta'ala yanjusul ma'ul qalilu wa ghayruhu minal ma'i'ati bimulaqatin najasah. Yanjusu, jadi najislah al-ma'u oleh air, al-qalilu yang sedikit. Yanjusu dengan makna yatanajjasu, menjadi bernajis ataupun dihukumkan dengan najisnya. Maksudnya hakama binajasatihi, dihukumkan dengan najis. Bukan air tu jadi air najis. Air najis ni air kencing contohnya, tu yang dimaksudkan dengan air najis. Air yang terkena najis, air yang dimasuki najis dipanggil mutanajis. Tu asal pembahagian istilah. Cumanya digunakan mutanajis pada makna, ada digunakan lafaz najis pada makna mutanajis pada perbincangan air dalam bentuk majaz. Sebab kedua-duanya sama pihak, iaitu tidak boleh digunakan untuk bertaharah. Asalnya kalau ikut pembahagian makna asal, dia bezalah air najis, air yang asalnya najis, aslul khilqah dia najis. Contoh macam air kencing dan sebagainya lah.
air bisa dan sebagainya. Dia memang diri dia najis satu, dan dia tidak ada jalan untuk memutlakkannya kembali. Itu asal makna air najis. Air najis yang kita bincangkan dalam pembahagian air ni, air mutanajis, air yang jadi najis. Apa makna mutanajis? Maksudnya hukima binajasati, dihukumkan dengan kenajisannya, air yang ternajis ataupun air yang menjadi air najis. Itu, dan yang tu maksud yang kita kehendaki dalam perbincangan air najis ni. Itu. Jadi penggunaan lafaz air najis ataupun yang jusu ni secara majaz lah, atas dua keadaan tadi. Atas keadaan dia bukan boleh digunakan untuk bertaharah dan dia tidak suci lagi menyucikan. Dua tu. Cuma beza dia boleh dikembalikan semula kepada hukum taharah yang asal. Yang jusul ma'ul qalilu, jadi najislah oleh air yang sedikit. Istilah air yang sedikit dalam bab taharah ialah air yang kurang daripada 2 qullah. Itu. Perbincangan 2 qullah pada perenggan yang seterusnya lah. Air yang sedikit, mudah-mudah bahasa kita, air yang kurang daripada 200 liter. Tu mudahnya kita nak pintah makna. Lagi masuk dalam perbincangan air qullah, dua qullah, kita bincangkan maknanya yang tepat. Tapi untuk mudahkan kefahaman kita, air yang sedikit ialah air yang kurang daripada 200 liter. Jadi najis air yang sedikit itu, wa ghairuhu, dan selainnya, selain al-ma'ul qalil. Apa dia selainnya? Bayan, minal ma'i'ati, daripada segala cecair. Segala cecair maksudnya sesuatu yang cair, liquid lah kalau bahasa kita ni, liquid. Bukan bahasa kita lah, tapi kita gunalah kalimah liquid. Dia bukan benda yang beku macam mentega. Dia bukan macam mentega beku. Dia cecair macam cuka, macam air gula, macam air mawar, macam air minuman, air buah-buahan dan sebagainya. Kita sebut ayak benda tu, kita sebut air. Cuma dalam istilah fiqh dia masuk dalam ma', cecair. Sebab yang dimaksudkan dengan air hanyalah sesuatu yang berasal daripada air mutlak. Tu asal makna ayak dalam mafhum ataupun dalam kefahaman bahasa fuqaha dalam bab taharah. Air ialah sesuatu yang berasal daripada air mutlak, walaupun dia dah berubah, dia dah jadi mutaghayyir dan sebagainya. Contoh ayak Milo, kita bahasa fuqaha tetap menyebutkan dia air, walaupun dia dah berubah jadi kala Milo lah. Sebab dia boleh dikembalikan kepada hukum mutlak. Masa sama juga dengan sinilah, air yang dimasuki najis dia boleh dikembalikan kepada hukum mutlak, maka dia sah dinamakan air. Ayak kencing contohnya, dia tak nama air dalam istilah fuqaha dalam bab taharah, dia masuk dalam ma', sebab dia tidak boleh dijadikan sebagai mutlak kembali. Macam tu juga dengan air nyok, macam tu juga dengan air air perahan anggur, macam tu juga dengan cuka dan sebagainya. Dia tak sebut air, dia tak dinamakan air. Minyak dan sebagainya lah, sebab dia tidak boleh dijadikan sebagai sesuatu yang mutlak untuk digunakan sebagai alat untuk bertaharah. Itu asal kegunaan, asal istilah ma' dengan ma' dalam istilah taharah. Jadi bila sebut kata ma'i'at, segala cecair, masuk dalam segala cecair tu air kelapa, air cuka, air mawar dan segalanya tu lah, minyak dan sebagainya. Itu masuk ma'i'at. Dan ma'i'at di sini tidak ada pembahagian antara qalil dan kathir, sama aja. Cecair sebanyak mana pun dia tetap dengan hukum qalil pada air. Itu sebab tu dia tak bezakan ma'i'at al-qalilah ataupun al-kathirah, tak ada tambahan qaid dekat situ. Jadi dia pakai dengan makna yang umum. Air dia ada pecah beza, sama ada air yang sedikit dan air yang banyak, sebab dia ada hukum yang berbeza dan dia punya kekuatan yang berbeza pada air. Air yang sikit dia ada hukum dia, air yang banyak dia ada hukum dia. Tapi cecair tak ada. Seliter ke, segelen ke, satu tong ke, satu tangki ke, dia tetap dihukumkan seperti mana hukum al-ma'ul qalil. Gitu. Dia macam hukum air istimba aja, walaupun dia sekolam. Ni ma'i'at. Jadi najis air yang sedikit dan segala cecair, tak kira banyak mana pun cecair tu, bimulaqatin najasati, bahasa babiah.
dengan sebab bertemu najis. Bisababi mulaqatin najasati, dengan sebab bertemu najis. Maka ni dia punya kefahaman yang paling mudah untuk kita cerap. Semata-mata bertemu dengan najis. Jadi bimulaqati, bisababi mujarradi mulaqatin an-najasah, dengan sebab semata-mata bertemu najis, maka dia jadi najis air. Dia jadi najis air, dan ma'i' itu cecair itu juga jadi najis. Itu kat najis tu kita kena letakkan makna dia lah. Kita kena kecil sikit skop dia. Najis itu najis yang tidak dimaafkan, satu. Yang keduanya bertemu itu secara yakin. Gitu. Dia ada dua dobit ataupun dua kefahaman yang perlu kita ikat dengan makna mulaqah najasah dalam bab ni. Yang pertama, ghair ma'fu anha, yang tidak dimaafkan. Yang kedua, mulaqah itu yaqinan, bertemu itu secara yakin. Secara yakin. Gitu. Lain tak masuk contoh. Lain tak masuk bincang. Maksudnya dia tidak membincangkan dekat sini sama ada dia berubah ataupun tidak. Tak masuk contoh. Dia bukan qaid untuk meletakkan, dia bukan ikatan tambahan untuk meletakkan makna najis ataupun tidak. Ada. Berubah ke, tak berubah ke, sikit ke, banyak ke, bertemu sat saja ke, bertemu lama ke, mujawir ke, mukhalid ke, larut dalam air ke, tak larut dalam air ke, semata-mata bertemu air yang sedikit ataupun cecair dengan najis, yakinan, secara yakin bertemu tu, bersentuhan secara yakin. Tu ghair ma'fuan anha, najis itu najis yang tidak dimaafkan daripadanya dalam bab air, maka dia jadi najis air. Dia mudah kita faham lagu tu, yang mudah, tanpa ada perbincangan tentang dia berubah ataupun tidak, tanpa ada perbincangan dia tu bernajis itu larut dalam air ataupun tidak larut dalam air, tak ada bincang. Simple. Jadi ayat kita setimba confirm dah kurang daripada 20, kurang daripada 200 liter. Semata-mata masuk najis dalam dia, contohnya tak cicak najis, walaupun dia punya kepala dia hak putih tu saja, walaupun dia punya kepala dia hak putih tu saja, najis. Masuk darah setitik dalam tu, contohnya ayat kita stong banyak mana 10 liter, banyak banyak mana 50 liter, banyak semata-mata masuk darah setitik dalam tu ataupun nanah setitik dalam tu, najis. Ni dipanggil mujarrad mulaqatin najasah, dengan semata-mata bertemu najis, tak ada bincang buat narah. Yang cuma kita perlu faham, mulaqah itu secara yakin, najis itu najis yang tidak dimaafkan sahaja. Sekali dia bincang makna najis yang dimaafkan. Ni kita nak ikat makna dulu bagi nas yang pertama ni. Nas yang pertama ni penting lah, dia pemula bagi bab. Dia nak ikat kefahaman kita sebelum kita rendangkan lagi kita punya perbincangan. Jadi ayat dia simple, makna dia pun simple macam tu lah. Jadi tak payah duk fikir banyak lah. Apa saja keadaan air yang sedikit ataupun cecair yang bertemu dengan najis secara yakin, dan najis itu najis yang tidak dimaafkan, najis air. Berubah tak berubah, belakang kira. Dia tak masuk buku, tak masuk perbincangan. Minyak kita, minyak masak contohlah, tong besar, tong yang apa nama 5 liter ataupun yang 7 liter minyak masak. Masuk juga dengan gulai kita, gulai kawah, sekawah lah. Ada 200 liter? Tak ada 200 liter sekawah. Masuk sesuatu najis yang tidak dimaafkan, contohnya kita letak apa nama tikui daripada atas bumbung, ataupun tik ijak yang paling mudah, tik ijak yang dekat bumbung, yang dekat siling dan sebagainya jatuh, walaupun dia punya kepala hak putih tu je, semata-mata masuk bertemu dengan kuah gulai kita yang sekawah tu, hukumnya najis. Hukumnya najis. Jamu makan orang dengan hak tu najis, jamu najis dan sebagainya. Dia tak ada perbincangan banyak. Sebab kalau gulai tu dia masuk dalam ma'i', dia tak ada kira sikit ke banyak. Dia tak ada kira sikit ke banyak. Yang kira sikit ke banyak ni air saja. Air sahaja. Apa-apa masalah lah, kita gambarkan macam mana pun masalah dia. Air yang sedikit ataupun cecair dalam kuantiti banyak mana sekalipun, semata-mata bertemu dengan najis secara yakin,
dan najis itu najis yang tidak dimaafkan, maka dia menajiskan air dan cecair tu. Cuma beza je, air dia boleh dimutlakkan kembali, cecair tak ada arah dah, tak payah kena tuang. Kena tuang. Habis tu mudah. Kemudian wa yustathna min zalika masailu, dan dikecualikan daripada yang demikian itu, demikian najis air yang sedikit dengan sebab bertemu najis ni. Jadi najis air yang sedikit sebab bertemu dengan najasah ni, masailu, beberapa masalah. Ni dia seseolahnya huraian bagi kita punya tambahan kaid ghair ma'fuwan anha tadi ni. Ghair ma'fu anha, yang tidak dimaafkan. Ni dia nak bawa masalah-masalah yang dimaafkan. Yang pertamanya ma la yudrikuhu taraf, perkara yang tidak dicerap oleh pandangan mata. Taraf sini dengan makna basar, pandangan mata. Al-mu'tadil, yang sederhana, yang tak terlalu tajam pandangan mata dia, yang tidak terlalu kabur pandangan matanya. Contoh banyaklah. Contohnya macam sesuatu yang berada pada kaki lalat, sikit sangatlah tu. Lalat tak najis pada ketika hidup dia, tapi dia hinggap pada sesuatu yang najis, tai lembu ke apa ke, baru lagi dihinggap dah tu, confirm lah najis yang basah tu lekat kat kaki dia. Dan kalau kita tengok dalam mikroskop yang kecil sekalipun, kita akan nampak lah kaki dia tu berbulu. Jadi dia akan lekat dekat bulu-bulu kaki dia tu lah, najis tu. Kemudian terjun dalam air, hukum dia apa? Maaf. Najis tetap najis, tapi dimaafkan. Maksudnya bukan kita kata najis yang ada tik lembu, yang ada dekat kaki lalat tak najis. Cuma dia ma'fun anha, dimaafkan daripadanya dalam bab air. Dalam bab lain dia ada perbincangan yang lain. Itu. Ataupun kita kata renjisan air yang sangat halus, percikan air yang sangat halus, air tu najis dan sebagainya, wang kencing dan sebagainya. Ada percik air, bukan air yang besar tak, percikan yang sangat halus yang tak nampak dengan mata pun, cuma nampak contohnya kesan dalam timba ke tu, air tu bergerak, maksudnya berlaku kemasukan sedikit yang tak nampak dengan mata pun, tapi ada kesan pergerakan pada air, maka dia juga dimaafkan. Tu contoh-contoh najis yang tak nampak pada pandangan mata lah. Mata yang tidak terlalu tajam dan mata yang tidak terlalu kabur, dipanggil taraf mu'tadil, pandangan yang sederhana. Maka dia najis yang dimaafkan. Kalau yang jenis ni masuk dalam air ataupun cecair, dimaafkan, ditaati hukum najis. Lagi wa maitatun la damalaha sailun, dan maitah, bangkai la damalaha sailun, yang tidak ada darah baginya mengalir. Bangkai yang tidak mengalir darahnya lah, kalau kita ubah bahasa yang mudah faham, bangkai yang tidak mengalir darahnya. Gitu. Maitah, bangkai. Apa makna bangkai? Sesuatu yang hidup, yang keluar rohnya bukan dengan sembelihan yang diiktiraf oleh syarak. Itu makna bangkai. Sesuatu yang keluar rohnya, maksudnya dia hidupan lah, dia hayawan, sesuatu yang mempunyai hidup, yang punya roh lah kalau kita ni. Sesuatu yang mempunyai hidup, yang ada roh, yang keluar rohnya daripada jasad dia, daripada badan dia, bukan dengan sembelihan yang diiktiraf oleh syarak, maka tu dinamakan sebagai bangkai. Itu makna asal bagi bangkai. Itu banyaklah sembelihan ataupun cara keluar roh yang tidak diiktiraf oleh syarak, banyaklah. Sama ada dia ada masalah daripada sudut alat yang digunakan, dia ada masalah daripada sudut orang yang menyembelih, kalau kita dalam bab sembelih, dia ada masalah daripada sudut cara penyembelih, dia ada masalah daripada sudut diri binatang yang disembelih tu. Tu kalau kita bincang dalam bab sembelihan lah, dia ada beberapa faktor pasal apa sembelihan itu tidak diiktiraf oleh syarak, ataupun dia keluar sendiri, malaikat roh cabut. Macam yang pernah ditanya kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, lalat ni malaikat cabut nyawa? Lalat zubab. Imam Malik tanya balik, adakah lalat itu berhidup? Hidup. Maka hidup, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa, yang hidup akan rasa mati. Malaikat maut cabut nyawa dia.
Maka setiap hidupan, setiap haiwan ada roh dia lah, ada nyawa dia. Maka keluar roh tu sama ada ditarik semua benda lah, semua hidupan ni ditarik nyawanya oleh malaikat maut. Cumanya sama ada keluar itu dengan cara yang diiktiraf syarak sebagai sembelihan ataupun tidak. Kalau bukan, dia bangkai. Ni makna bangkai secara asal. Makna bangkai secara asal. Yang dimaafkan bangkai dalam bab air ni, bangkai la damalaha sailun, bangkai yang tidak mengalir darahnya. La damalaha, tidak ada darah baginya, laha ai li jinsiha, bagi jenisnya, jenis bangkai tu. Sailun, yang mengalir. Bila masa nak tahu darah mengalir tak mengalir, ketika mana kita koyak anggotanya ataupun tubuhnya semasa dia hidup. Nak tahu darah mengalir ke tak. Contoh cicak dan sebagainya, cicak, kumbang, lipas dan sebagainya, kalau kita koyak tubuhnya ketika dia hidup, darahnya tidak mengalir. Darahnya tidak mengalir. Maka yang jenis lagu tu, tak semestinya setiap bangkai, setiap binatang tu kita kena koyak. Maksudnya ada dah lah beberapa haiwan yang telah dipastikan, contoh macam kutu, contoh macam kumbang, contoh macam tebuan, contoh macam cicak, contoh macam semut dan sebagainya. Ini tak payah koyak lah, memang confirm lah darah tak mengalir. Tapi kalau ada binatang yang macam tu juga, yang kita masih lagi belum kenal pasti dia mengalir darahnya atau tidak, koyak yang sejenis dengan dia yang masih hidup. Koyak, cabut dia punya anggota dan sebagainya, tengok darah mengalir ke tak. Kalau tak mengalir, maka dia masuk dalam kategori yang dimaafkan ni. Itu. Andai kita jumpa contohnya satu semut besar, semut seh ayam contohnya, semut seh ayam contohnya, confirm darah dia mengalir lah, dia tetap dikira sebagai bangkai yang tidak mengalir darahnya, sebab dia kira lijin siha. Itu maitatun la damalaha ai lijin siha, daripada jenisnya. Maka yang syadz, yang nadir, yang jarang-jarang, kes special ni dimasukkan dengan makna yang umum ataupun kumpulannya yang asal. Cicak contohnya lah, cicak ada cicak yang besar sampai besar ibu jari kaki kita dan sebagainya, iaitu kemungkinan darah dia mengalir. Tak, dia kira tak mengalir, sebab cicak jenis binatang yang tidak mengalir darahnya. Jadi yang syaz, yang nadir-nadir ni, yang jarang-jarang berlaku ni, yang muammar, yang umur panjang ni, dimasukkan sekali dalam jenis yang biasa. Jenis yang biasa. Maka dia juga tidak menajiskan air yang sedikit ataupun cecair apabila masuk dalam keadaan dia telah jadi bangkai. Dia telah jadi bangkai. Gitu. Maka kalau ada contoh lah, ada semut dalam kita punya minyak masak kita. Minyak mana? 3 ekor. Boleh guna lagi minyak masak tu, tak ada masalah. Ada semut dalam botol air kita, mati dah, bangkai. Najis, tapi ma'fuun anha, dimaafkan daripadanya dalam bab air. Yang kita bincang ni dalam bab air. Dia berbeza setengah-setengah benda yang dimaafkan, sama ada dalam bab air ataupun bukan bab air. Apa dia benda yang bukan bab air dalam bab sembahyang? Dalam bab sembahyang, bangkai semut tu, kalau kaki dia sepuntung pun, kalau duduk dalam pakit baju kita sembahyang dengan tu, yakin bahawasanya dia dah tak sah sembahyang. Sebab dia tidak dimaafkan pada solat, dia cuma dimaafkan pada air. Dia ada najis-najis yang dimaafkan pada pakaian dan pada air, maksudnya pada solat dan pada air. Ada najis yang dimaafkan pada air, tidak pada pakaian, maksudnya pada solat. Dan ada najis yang dimaafkan pada pakaian, tidak pada air. Dia ada kategori dia. Dia ada pembahagian dia. Yang tu kita kena tengok dalam bab najis-najis yang dimaafkan. Kita tengok dalam bab tu. Itu. Dalam bab pakaian dia ada istisnaat dia, dia ada mustasnayat dia ada pengecualian dia. Yang tu dalam bab pakaian, dalam bab solat. Yang dalam bab ayak ni dalam bab ayak. Cuma kalau jumpa yang benda yang sama, maksudnya dia berkongsi kemaafan yang sama. Dalam bab air pun dia dimaafkan, dalam bab pakaian pun dia dimaafkan. Contoh macam la yudrikuhu taraf ni, dua-dua dimaafkan. Pada bab pakaian pun dimaafkan, pada bab air pun dimaafkan. Maitatun la damalaha sailah ataupun maitatun la damalaha sailun dimaafkan pada bab air sahaja, tidak dimaafkan pada bab pakaian. Ada sayap nyamuk sekok saja atas baju kita sembahyang, yakin bahawasanya dia memang ada ketika kita sembahyang, tak sah sembahyang tu. Tak sah sembahyang tu. Sebab dia cuma dimaafkan pada bab air, tidak dimaafkan pada bab solat ataupun pakaian. Apa benda yang dimaafkan pada bab solat tapi tidak dalam bab air? Contohnya darah. Darah yang sedikit dimaafkan pada bab pakaian, bab solat. Ayak setitik yang masuk. Ayak ada banyak 100 liter. Najis.
najis, sebab dia cuma dimaafkan dalam bab air, dia cuma dimaafkan dalam bab pakaian, tidak dimaafkan dalam bab air. Gitu. Maka kalau kita jumpa semut dalam kita punya minyak ke, kita jumpa apa nama lalat dalam kita punya minuman dan sebagainya yang dah mati bangkai, maka dia tidak menajiskan air tersebut dan dia tidak menajiskan cecair tersebut. Illa melainkan dia akan jadi najis juga in ghayyarat, jika mengubah ia maitah tu, bangkai tersebut mengubah akan air lah. Di hazaf maf'ul lah, di hazaf maf'ul bih. Ghayyaral ma'a wa awil ma'i'ati, dia mengubah akan air atau mengubah akan cecair. Kalau dia berubah, maka dia najis dengan sebab berubah tu, maksudnya kemasukan yang banyak lah, kemasukan yang banyak sehingga mengubah, semut masuk terlalu banyak dalam ayak tu sehingga berubah bahawa ayak tu najis, walaupun asalnya dia dimaafkan. Apa nama, cicak, bangkai cicak mati dalam tong minyak kita contohnya, berubah minyak tu pada bau, rasa ataupun sifat dia contohnya, maka najis. Sebab walaupun asalnya dia dimaafkan, dia cuma dimaafkan sehingga dia berubah. Bila berubah tak lagi dimaafkan. Tempayan ayak kita katak masuk mati, berubah ayak tu jadi busuk dalam tempayan tu, maka najis ayak tu. Walaupun katak pada asalnya katak kecil lah, katak kecil tu pada asalnya masuk dalam kategori najis yang dimaafkan pada bab air, tapi bila dia berubah, air tu berubah dengan sebab bangkai tersebut, maka dia tidak lagi suci, dia berubah jadi najis. Ini dah. Au turihat, ataupun dilontarkan, dia dimasukkan ke dalam air ataupun cecair dengan perbuatan manusia lah, maksudnya dengan perbuatan manusia, melainkan dia dilontarkan oleh angin, maka dimaafkanlah kalau masuk oleh angin yang tiup dia masuk dalam ayak ataupun masuk dalam cecair. Bangkai binatang yang tidak mengalir darah itu dimaafkan. Tapi kalau yang memasukkan tu manusia, kanak-kanak ke, orang besar ke, orang gila dan sebagainya, maka dia masih lagi tidak dimaafkan, dia tidak lagi dimaafkan dalam bab air yang sedikit ataupun cecair ni. Itu atas khilaf. Cuma yang muktamadnya yang dimasukkan oleh angin saja yang dimaafkan. Ini tak ada khilaf muktamad. Tapi lain daripada angin, dia ada dua benda yang muktamad. Satu, angin dimaafkan mutlak. Kita himpun, kita sapu, himpun ada bangkai semut banyak contohnya, angin mai terbang masuk dalam cawan ayak kita, dimaafkan. Sebab itu dia tarihat oleh angin. Ni yang dimaafkan. Yang confirm tak dimaafkan yang dilemparkan oleh manusia yang mukallaf. Dia tak gila, dia dah balik dan sebagainya. Ini confirm tak dimaafkan. Ini sepakat, dua isu ni sepakat. Yang dilontarkan oleh angin dimaafkan, yang dilontarkan oleh manusia yang mukallaf sepakat kata najis, tak dimaafkan. Selain daripada manusia yang mukallaf, maka sini ada khilaf, sama ada dengan binatang ataupun budak-budak yang mumayyiz, yang tak balik lagi, yang budak-budak yang tidak mumayyiz, budak-budak yang ada ataupun manusia yang gila. Maka dalam empat masalah ni khilaf. Sebahagian kata tidak dimaafkan, sebahagian kata dimaafkan. Jadi dalam masalah turihat ni ada tiga lah secara umumnya. Ada tiga benda yang kita kena ambil tahu. Yang pertama, kalau dilontarkan oleh angin dimaafkan. Yang kedua, kalau dilontarkan oleh manusia yang mukallaf tidak dimaafkan. Yang ketiganya, selain daripada dua ini khilaf pada najis dan tidak najisnya. Benda apa selain daripada dua ni? Binatang. Kanak-kanak yang dah mumayyiz, satu. Kanak-kanak yang belum mumayyiz, dua. Manusia yang majnun, yang gila. Maka yang ni khilaf. Sebahagian ulama kata dimaafkan, sebahagian ulama kata tidak dimaafkan. Gitu. Habis. Itu. Cuma dalam masalah yang dilontar ni kita kena faham bagi elok lah. Yang dilontar dah dalam benda yang dilontar tu telah menjadi bangkai sebelum masuk dalam air. Kalaulah dilontarkan dalam masa hidup kemudian mati dalam ayak, maka dia tetap dimaafkan. Dia tak jadi bangkai yang dimasukkan dalam istisna ni.
lalat, macam yang disebutkan dalam hadis Nabi, lalat kejam masuk dalam air mati. Ketika kita kejam tu dia masih hidup, maka tak ada masalah lah. Yang jadi masalah lalat mampus dah kita masuk layak, itu confirm najis. Dalam masalah illa in turihat itu yang tidak dimaafkan, bila dah masuk dalam keadaan dia telah jadi bangkai. Manusia yang memasukkan dia dalam keadaan dia telah jadi bangkai. Kalau dimasukkan dalam keadaan dia masih lagi hidup kan, anak kita duk main dengan lalat ke dengan apa ke, tauk layak. Ketika tauk tu dia masih hidup, lalat tu lemah dalam air tu jadi bangkai, maka dia tidak menajiskan air sebab dia masuk dalam air dalam keadaan hidup. Yang tidak dimaafkan bila mana memang lalat tu memang dah mampus dah mati dah, lalu dimasukkan ke dalam air, ini tidak dimaafkan. Gitu. Lagi wafa muhirratin, dan mulut kucing. Tanah jasa yang jadi najis, dia makan bangkai dan sebagainya, dia makan benda-benda yang tidak suci dan sebagainya, makan cicak dan sebagainya lah, cicak ke, lipas ke, apa ke, tikus ke, apa ke, mulut dia najis mulut dia najis. Thumma ghabat, kemudian hilang pada pandangan mata kita. Kemudian wahtumila wulughuha fi ma'in kathirin, dan diihtimalkan, boleh diterima sangkaan, boleh diihtimal, boleh diterima pada sangkaan kita, wulughuha, menjilatnya hirrah kucing tu, fi ma'in kathirin, pada air yang banyak. Dihilang pada pandangan kita dalam satu tempoh masa yang membenarkan kita jangkakan dia boleh jumpa air tak mana-mana untuk dia basuh mulut dia, diminum dan sebagainya. Kemudian mai balik kat kita, diminum dalam bekas ayak kita, ataupun dicelup mulut dia, diminum dalam timba ayak kita, maka itu dimaafkan. Walaupun ada najis, dimaafkan. Sebab ada kemungkinan tu, dia berasal daripada dia makan bangkai contohnya, maka mulut dia najis lah. Kemudian dihilang pada pandangan kita. Hilang tu dalam tempoh jarak masa yang berkemungkinan dia boleh jumpa air yang suci, ataupun air yang banyak dia boleh minum dan sebagainya, basuh balik mulut dia lah. Kemudian tiba-tiba ditimbul balik pada pandangan kita, mai balik depan kita, dijilat ayak dalam kita punya bekas ayak kita, maka dimaafkan. Sebab ada kemungkinan tu, ihtimal tu, maka dimaafkan. Kalau tak ada kemungkinan tu, lepas daripada dia makan bangkai tikus tu, terus dia jilat ayak dalam timba kita, tu confirm tak dimaafkan lah. Sebab tidak ada ruang ihtimal untuk mulut dia kembali bersih, Wa kadzalika as-sabiyyu, dan begitu juga kanak-kanak, mulut kanak-kanak lah, famus sabi, mulut kanak-kanak macam kucing juga, iza tanajjasa, apabila jadi najis lah dia makan sesuatu yang najis dan sebagainya, budak. Summa ghabah, kemudian hilang budak tu, apa dia ambil ke ataupun dia pitang mana-mana ke, wahtumilat taharatuhu, dan dijangkakan, diihtimalkan akan sucinya sabi tu, budak tu. Sama ada mak dia ambil basuh mulut dia dan sebagainya, kita tak nampak, cuma dia hilang pada pandangan mata kita, dia main balik, dia minum air dalam cawan kita contohnya, maka dia kekal dalam hukum suci, dia dimaafkan. Kalau najis sekalipun dia dimaafkan. Ni masalah yang kita bincang. Lagi yang dimaafkan lagi, wal qalilu min dukhanin najasah, dan yang sedikit daripada asap dukhan najasah, yang sedikit daripada asap najis. Asap yang berasal daripada najis lah. Contohnya macam taik yang dibakar, taik lembu dan sebagainya yang dibakar, ataupun sesuatu yang kena najis lah. Kayu kita ada taik cicak ke atas tu, ada bekas kencing lembu ke atas tu dan sebagainya, kering, kita bakar, maka asap yang naik daripada bahan bakar yang najis tersebut, asap tu najis juga, dia asap yang najis, maka yang sedikit dimaafkan. Dimaafkan dengan dua syarat lah. Seperti mana yang disebutkan dalam syarah Al-Imdad. Satu, dia bukan daripada najis yang mughallazah. Kalau dia berasal daripada najis yang mughallazah, taik babi contohnya, ataupun air kencing anjing contohnya, maka dia tidak dimaafkan. Yang keduanya, bukan hasil terkena asap itu dengan perbuatan kita sendiri, maksudnya kita bukan tala asap tu, ataupun kita bukan melalukan
air kita tu atas asap yang sebegitu. Asap tu main sendiri lintas atas kita punya bekas ayak kita, tak ada masalah. Dua syarat tu. Satu, dia bukan mughallazah, dia bukan daripada najis yang mughallaz. Yang kedua, dia bukan hasil dengan perbuatan seseorang. Asap tu main sendiri. Ni yang dimaafkan. Habis, sedikit pada masalah asap ni macam mana nak kira dia? Sedikit ni kena dengan takdir, dengan andaian. Iaitu dengan andaian, kalaulah asap tersebut kena pakaian kita, contoh satu kain yang putih, dia memberi kesan pada kain tu. Kalau dia mengubah warna kain tu banyak. Asap tu kita takdirkan dengan, kalaulah asap tu lalu dekat satu pakaian kain yang putih contohnya, adakah dia mengubah warna kain tu? Dia mengubah warna putih kain tu. Kalau dia mengubah warna putih kain tu, maka dia asap yang banyak. Asap yang banyak tak dimaafkan. Kalau dengan takdir dan andaian sebegitu, kain putih tu kekal putih, tak ada berubah warna, tak ada berubah apa pun, maka dia dianggap sebagai asap yang sedikit. Tu cara nak tahu sedikit ataupun banyak asap yang dimaafkan ni, asap najis yang dimaafkan. Lagi, wal yasiru minasy'arin najisi, dan sedikit daripada bulu-bulu yang najis. Sedikit daripada bulu-bulu yang najis. Bulu-bulu yang najis iaitu bulu yang terpisah daripada bangkai satu, ataupun terpisah dalam keadaan dia hidup daripada binatang yang tidak halal dimakan. Ni kita nak letak makna bulu yang najis tu. Ada dua keadaan yang menjadikan bulu najis. Sebab waktu ketika dia hidup dalam bab najis, kita akan bincang lah. Ketika binatang tu hidup, maka semua suci. Hatta bulu dia pun suci ketika dia hidup, masih lagi intact, masih lagi ada pada badan dia. Yang menajiskan bulu binatang dua keadaan. Satu, bulu tu berada pada tubuh binatang yang telah jadi bangkai. Bangkai dengan makna tadi ya, bangkai dengan maksud binatang yang keluar rohnya, bukan dengan sembelihan yang diiktiraf oleh syarak. Maka bulu dia najis juga. Seluruh tubuh najis termasuk bulunya, maka bulu tu bangkai, najis. Satu. Yang keduanya, bulu yang dicabut pada ketika dia masih hidup, tapi binatang tu binatang yang tidak halal dimakan, maka tu pun bulu yang najis juga. Bulu yang najis. Kalau binatang tu dicabut, kalau bulu tu dicabut daripada haiwan yang halal dimakan, contoh macam kambing, contoh macam ayam, contoh macam itik, contoh macam lembu dan sebagainya, maka dia disuci. Disuci. Sebab tu kita boleh pakai baju sejuk kambing, baju sejuk daripada bulu kambing tu. Dia ambil pada ketika hidup lah. Dan dia tidak menjadi bangkai sebab dia binatang yang halal dimakan. Ya, binatang yang halal dimakan. Maka yang suci tu tak ada masalah. Ni contoh yang najis, iaitu dua jenis tadi lah. Bulu yang berada pada tubuh bangkai satu. Yang kedua, bulu yang terpisah daripada jasad yang hidup, jasad haiwan yang hidup yang tidak halal dimakan. Contoh macam bulu keldai, contoh macam bulu kucing, contoh macam bulu anjing. Bulu anjing mughallazah tak kira terus. Contoh macam bulu lain lah, bulu binatang-binatang lain yang tidak halal dimakan. Bulu rimau dan sebagainya, janggut singa, bulu tengkok singa tu dan sebagainya, maka dia masuk dalam bulu-bulu yang najis. Bulu-bulu najis. Selagi mana harimau tu hidup, selagi mana singa tu hidup dan bulu tu berada pada badan dia suci. Bila terpisah daripada badan dia, walaupun dalam keadaan dia masih hidup, maka bulu tu najis. Maka yang sedikit daripada bulu-bulu yang najis tu masuk ke dalam air ataupun cecair kita dimaafkan. Apa kadar sedikit? Sedikit ni kembali pada uruf, satu makna. Yang muktamadnya dia kembali pada uruf. Maksudnya kalau dengan pendapat orang ramai kata benda tu sikit, dalam pendapat orang ramai bulu tu dianggap sebagai sikit. Sebahagian ulama meletakkan terus bilangan, iaitu 2 helai ke bawah. Letakkan secara angka, iaitu 2 helai ke bawah. Pendapat yang pertama dan yang diguna pakai, yang masyhur digunakan ialah kembali pada uruf. Tanya pendapat ramai, adakah sikit atau banyak? Sebab sikit dan banyak ni pada setengah tempat berbeza dengan tempat yang lain. Pada setengah berbulu, pada setengah berbulu dia beza pada bulu yang lain. Kalau bulu yang macam kat sayap tu 3 helai tu dah dianggap banyak lah, bulu pelepah tu. Kalau bulu contoh macam bulu kucing, 3 helai tu sikit lagi kalau kembali pada uruf. Tapi sebahagian ulama letak tu angka, kurang daripada 2 helai sikit, 3 helai ke atas banyak. 3 helai ke atas banyak, dia letakkan tu angka. Jadi bolehlah
kita nak pakai yang mana-mana boleh lah, tak ada masalah. Sebab yang meletakkan 3 tu juga melihat kepada uruf secara am. Bukan ada nas sarih ataupun petunjuk yang jelas tentang bilangan 2 tu sikit, 3 tu banyak tak. Dia ambil daripada kefahaman lughah dan kefahaman am uruf. 1, 2 sikit, 3 banyak. Maka 3 tu dianggap sebagai bulu yang banyak. Tapi asal pada hukum tak dikira uruf. Perletakan sikit dan banyak kembali pada uruf. Sebab sebahagian tempat berbeza daripada pandangan sebahagian tempat. Setengah bulu berbeza kuantiti dia, berbeza kita tengok sikit ke banyak tu berbeza berbanding dengan bulu yang lain. Tengok situ. Habis. Maka kalau masuk sedikit daripada bulu yang dinajiskan ke dalam air ataupun cecair kita, dimaafkan. Dimaafkan. Wal yasiru min ghubari sirjin, dan sedikit daripada debu sirjin. Sirjin ni tahi yang dibuat baja, najis yang dibuat sebagai baja, tahi baja, ini panggil sirjin. Tahi lah, sikit daripada debu dia. Debu saja ke tak, ataupun sekadar debu lah. Banyak mana sedikit ni, sedikit pada uruf ha? Sedikit pada uruf. Satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan yang kata sedikit itu kurang daripada sebesar butir jagung, zur, kurang pada butir jagung. Kalau dihimpunkan ataupun jatuh seketui baja taik itu, kurang daripada butir jagung, bukan setongkoi jagung tak, butir jagung tu. Kalau kurang daripada saiz itu, maka dia dimaafkan, dia masuk dalam sedikit. Kalau gubar tu, kalau debu tu sendiri, kalau kita himpunkan kurang daripada saiz sebutir jagung tu, maka dimaafkan. Dia kembali pada uruf juga. Asalnya pada uruf lah, sebab sebutir jagung tu sendiri dia berbeza saiz dia. Ada jagung kecil, ada jagung besar. Dalam setongkai jagung tu pun ada jagung hak butir halus, ada jagung hak butir sandik, ada jagung hak butir besar. Jenis jagung tu sendiri berbeza juga. Ada jagung hak kecil, ada jagung hak besar. Dia kembali pada uruf juga. Cuma sebagian ulama untuk memudahkan kefahaman, sedikit dia letak, dia kata sebesar butir jagung. Tu saja. Asalnya dia kembali yasir, sedikit ataupun banyak tu tetap kembali pada uruf. Maka kalau masuk banyak tu ke dalam cecair ataupun dalam air yang sedikit, tidak menajiskan air, dia dimaafkan. Bukan kata gubar sajalah, bukan kata debu saja. Kalau masuk seketui pun, cuma seketui itu seketui saiz yang kurang daripada butir jagung lah. Kalau kita ambil pendapat yang kedua, lebih mudah untuk kita tahdidkan. Tapi asalnya dia kembali pada uruf, maka dimaafkan. Wala yunajjisu ghubaru sirjin a'dha'ahu ar-ratbah. Dia sambung sikit alalang dah sebut pasal baja ni. Dan tidak menajis oleh ghubar sirjin itu, debu baja najis itu, a'dha'ahu akan badannya, akan anggotanya, ar-ratbah yang basah. Kalau badan kita basah, tangan kita basah dan sebagainya, terkena debu banyak tu je, ataupun jatuh pada anggota kita yang basah itu, seketui ataupun sebutir baja tahi yang kurang daripada saiz sebutir jagung, maka dia tetap dimaafkan. Masuk pada kata anggota ni juga pakaian. Dan dia masih lagi membincangkan dalam bab air jugalah ni pun. Cuma dia sambung sikit cerita bab kena anggota yang basah ataupun pakaian yang basah. Kalau yang kering tak bincang, sebab baja tu sendiri kering. Jadi kering sama kering, dia tidak memindahkan hukum najis. Jadi anggota yang basah, tangan kita baru lepas basuh dan sebagainya, tak dilapkan lagi dan sebagainya, kena debu baja najis ni ataupun kena seketui baja najis ni, maka dimaafkan kalau dia sikit. Dalam bab air pun sama jugalah. Dalam bab air pun sama. Jadi sini dimaafkan pada air, dimaafkan juga pada pakaian. Ni lebih kurang contoh-contoh yang diberikan untuk memberikan kita kefahaman tentang najis-najis yang dimaafkan pada bab air. Nak tengok makna dia dengan luas, dia kena tengok kena buka kitab yang khusus yang bincang tentang bab ni. Contohnya Manzumah Ibnu Ibad tu, yang disyarahkan oleh Imam Ramli, Fathul Jawad fi Syarhil Manzumah Ibnu Ibad. Maka tu khusus menceritakan tentang ma'fuat, najis-najis yang dimaafkan. Tetapi dia rangkum semualah, najis yang dimaafkan pada pakaian, najis yang dimaafkan pada air.
Najis yang dimaafkan pada air dan pakaian, kita arak. Kalau yang Jawi kita, dia ada dalam salah satu daripada 3 risalah dalam Majmu' Salasul Rasail. Kalau kita Jawi kita, nipis lah. Dalam tu ada 3 risalah. Risalah yang pertama akidah kot. Risalah yang kedua cerita pasal najis yang dimaafkan ni. Risalah yang ketiga cerita pasal Ashabul Kahfi. Dalam risalah yang kedua tu juga menceritakan tentang najis-najis ni. Nipis lah kitab Jawi kita. Kalau nak yang lebih hurai, yang lebih panjang huraian dalam kitab Jawi kita, tengok dalam Kashful Lisam. Kashful Lisam 2 jilid, dalam jilid yang pertama kitab Jawi kita. Dan kitab-kitab yang lain lah, kitab-kitab fiqh yang lain. Tapi kalau nak fokus dalam bab najis dia, ni kitab-kitab yang membincangkan secara halus bab ni. Nak tengok dalam kitab Jawi pun boleh, nak tengok dalam kitab Arab pun boleh. Itu. Cuma secara mudahnya kalau kita nak buat kesimpulan, ada dobit ataupun catatan tentang najis-najis yang dimaafkan dalam bab cecair ni, dalam bab air dan cecair ni. Dobitnya ialah perkara yang sukar untuk dipelihara. Dia sukar untuk dipelihara, maka dia dimaafkan. Dia dimaafkan walaupun tidak disebutkan secara nas, tak ada dalam kitab mana-mana pun, tak sebut dalam kitab mana-mana pun, tapi dia susah untuk dipelihara, maka dia dimaafkan dalam bab cecair ni, dalam bab cecair dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Satu, dia bukan daripada mughallazah. Mughallazah yang dimaafkan pada yang pertama tadi je, ma la yudrikuhu taraf. Tak tu saja mughallazah yang dimaafkan. Lain daripada ni mughallazah tidak dibenarkan, tidak dimaafkan. Maka syarat dia bukan mughallazah. Syarat yang kedua, dia bukan dilakukan dengan perbuatannya sendiri. An la yakuna bi fi'lih. Yang pertama, an la yakuna min mughallazin. Syarat yang pertama, dia bukan daripada perkara yang mughallazah. Syarat yang kedua, an la yakuna bi fi'lihi. Dia bukan dilakukan dengan perbuatannya yang sendiri. Syarat yang ketiga, an la yughayyirahu. Dia tidak mengubah air. Dia tidak mengubah air ataupun dia tidak mengubah cecair. Maka ni catatan secara am najis yang dimaafkan dalam bab air dan cecair, bab ma' dan ma'i', iaitu benda-benda yang sukar untuk kita jaga, benda-benda yang payah untuk dipelihara. Dia berhajat, kalau nak pelihara pun dia berhajat kepada banyak benda lain, alat dan sebagainya untuk jaga dia. Secara kita nak jaga dia, secara kita dengan dia saja susah, maka dia dimaafkan dengan 3 syarat tadi lah. Dia bukan daripada najis yang mughallazah, dia bukan dengan perbuatan kita sendiri, dan dia tidak mengubah air ataupun cecair tu. Ini dobit ataupun catatan ringkas untuk kita kepung ataupun himpunkan masalah dalam bab ma'fuwat, dalam masalah air, dalam masalah cecair. Banyaklah contohnya, haiwan yang terjun dalam air, dia ada najis pada manfaz dia, pada mulut dia, pada lubang kemaluan dia, dubur dan sebagainya. Kucing ke, tikus ke, cicak hidup lah, semua hidup lah. Benda yang hidup yang terjun dalam air, susahlah nak jaga benda tu. Dia terjun dalam kolah yang kurang dua kolah ke, dia terjun dalam air dalam timur kita ke, dia terjun dalam air tempayan kita yang tak ditutup dan sebagainya, susah nak jaga lah. Dan dia pastinya, secara pasti ada kemungkinan besar dia punya manfaz dia punya lubang pada badan dia, sama ada lubang kemaluan ataupun lubang mulut, ada najis. Macam tu juga mungkin kaki dia bernajis, mungkin kaki dia juga bernajis dan sebagainya lah. Maka dia sukar untuk dijaga, maka bila dia masuk dalam air, benda tu dimaafkan, benda tu dimaafkan. Ayak dalam kita punya kolah kecil kita, bekas ayak kita yang untuk 50 liter dan sebagainya, anak kucing terjun masuk dalam tu, confirm lah dia punya dubur itu najis, tapi dimaafkan sebab susah nak jaga, susah nak jaga dan sebagainya. Maka walaupun dia tidak dinaskan dalam mana-mana kitab sebut lagu tu, dengan kaedah ni kita boleh kiaskan, dengan dobit ni kita boleh kiaskan. Antaranya lagi seperti yang disebutkan kencing ataupun tahi binatang yang masuk di dalam perahan susunya semasa dia diperah, ataupun kakinya dia rejam masuk dalam timba susu ketika dia diperah, susah nak jagalah. Dia boleh jagalah dengan bahawa kita tambat, dengan bahawa ada alat untuk kontrol susu tu terus masuk ke dalam bekas tanpa masuk unsur-unsur yang lain sebagainya. Tapi tu semua pakai alat. Tak ni kita nak jaga sendiri. Lembu dengan kita timba perah, maka ada kemungkinan kalau ada najis yang masuk, sama ada tahi dia ke, kencing dia ke, ataupun kaki dia yang najis masuk dalam timba tu, dimaafkan dengan 3 kait tadi lah.
Dia bukan mughalazah, dia bukan dengan perbuatan kita sendiri, bukan kita yang pitadah yang kencing tu masuk dalam apa nama timba susu tu, dan dia tidak mengubah sifat air ataupun cecair tu, maka dia dimaafkan. Macam tu juga dengan mulut budak-budak, mulut orang gila dan sebagainya. Selagi mana tidak nampak jelas kata ada ain najis pada mulut dia. Macam tu juga dengan tahi binatang yang sukar untuk dijaga, seperti mana cicak dan juga tikus yang dah jadi keadaan umum balwa. Banyak sangat dah. Banyak sangat, bukan sikit-sikit sekok dah tak jadi. Sekok dah tak jadi. Tapi memang banyak sangat dibalakan dengan benda tu. Dia panggil amul ibtila' bih. Dibalakan dengan benda tu, memang banyak, terlalu banyak, susah nak kawal, susah nak kontrol dan sebagainya, berak rata, maka dia juga dimaafkan. Sebab disukar untuk dipelihara, itu contoh-contohnya lah, dan banyak lagi lah contoh-contoh lain yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh kita berdasarkan kepada dhabit dan juga catatan tadi. Habis, maka ni sikit sebanyak benda yang dimaafkan. Jadi kembali pada kita punya asal masalah kita, air yang sedikit kurang daripada 2 qullah dan juga cecair sama ada sikit ataupun banyak jadi najis apabila semata-mata bertemu dengan najis secara pasti, bertemu itu secara yakin, najis itu najis yang tidak dimaafkan. Maka ni asalnya, dia ni cerita tu ya, tapi dia bawa masalah-masalah yang dimaafkan untuk kita dapat kefahaman najis yang macam mana yang dimaafkan, najis yang macam mana tidak dimaafkan. Habis. Kemudian masuk dalam air yang banyak pula. Tadi cerita pasal air sikit, ni cerita pasal air banyak. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idza kana al-ma'u qullataini, dan apabila adalah air itu 2 qullah. 2 qullah belakang sekali dia akan sebutlah kiraan dia tu, dia punya timbangan dan sebagainya. Kita letak bahasa mudah dulu untuk kita mudah faham. Salah satu makna 2 qullah yang disebutkan oleh ulama kita ialah 200 liter. 200 liter air. 200 liter air. Tung biru kenuri tu. Tung biru pencahayaan tu. Tu pun kadang-kadang tak cukup 2 qullah. Saiz dia tu. Ada kadang-kadang yang setakat 170 liter je. Kadang-kadang 195 liter je. Tapi sekurang-kurangnya 200 liter lah. 200 liter. Tu kadar contoh. Contoh apa nama saiz air banyak mana 200 liter tu. Tung biru full. Tung biru air kenuri tu full. Itu 200 liter. Wa idza kana al-ma'u qullataini, dan apabila adalah air itu 2 qullah. 2 qullah ni walaupun secara ihtimal, dia ada perbincangan yang lebih jauh lah. Walaupun 2 qullah itu kita ihtimal saja air tu banyak, memang banyak, cuma kita tak tahu jumlah ni secara tepat. Tapi kita ihtimal dia dah sampai 2 qullah. Ni jenis 100 liter ni. Ini jenis 190 liter lebih ni. 190 liter confirm, lebih daripada tu lagi. Jadi tak perlu untuk kita timbang ataupun tak perlu untuk kita letakkan dalam bekas yang cukup-cukup lah. Contoh macam kolah yang besar dan sebagainya, air ada 3 jengkai ataupun 2 jengkai dalam kolah masjid dan sebagainya. Kita boleh agak-agak lah ni 2 kolah ni. Itu panggil ihtimal. Maka tu juga masuk dalam masalah ni. Dia tak semestinya secara tahdid, secara yakin, secara pasti memadai dengan ihtimal 2 kolah. Itu. Ini dibincang lagi kalau dalam kitab-kitab yang kitab-kitab fiqh yang lebih panjang huraiannya, dia akan gerudi, dia akan drill makna ihtimal ni, macam mana yang kata ihtimal dan sebagainya ni. Tapi kita ambil makna mudah lah. Kalau kita pergi situ, tak pergi ke mana kita malam ni, cerita pasal ihtimal tu aja. Ihtimal ni makna yang macam tu, ayat tu banyak, cuma kita tak pastikan sama ada betul 2 qullah lebih ataupun tidak. Tapi ayat tu banyak, memang banyak. Kalau setakat 2 timba, tak ada ihtimal 2 qullah. Kalau setakat ayat tu kolah dalam rumah taman hak penjuru 3 segi tu, tak ada 2 qullah, tak ada ihtimal 2 qullah tu. Ni lah ayat dalam kolah masjid contohnya, cuma tak penuh pun, tak sampai setengah pun, 2 jengkai saja dalam kolah masjid contohnya, 2 jengkai saja dalam kolah masjid, maka ada ihtimal 2 qullah. Ada ihtimal 2 qullah sebab ayat tu banyak. Jadi tak semestinya kita kena ukur isi padu dan sebagainya, tak ada ihtimal. Maka kalau ayat yang 2 qullah 200 liter ke atas, fala yanjusu biwuqu'in najasati fihi, maka tidak najis ia air yang 2 qullah itu biwuqu'in najasati fihi, dengan jatuh najis di dalamnya. Jadi dia berbeza dengan hukum air yang sedikit.
Air yang sedikit jadi najis dengan semata-mata bertemu dengan najis ataupun najis masuk ke dalam dia, walaupun tak berubah, walaupun air itu tidak ada sebarang kesan pada kemasukannya. Tapi air yang banyak tak masuk najis ke dalam air yang 2 qullah ke atas, maka dia tidak menajiskan air. Air kekal dalam hukum suci illa melainkan in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, melainkan jika berubahlah oleh rasanya atau warnanya atau baunya. Berubah tu berubah dengan najis, berubah tu dengan yakin, secara yakin dia berubah dengan sebab najis yang masuk tu, bukan berubah dengan sebab lain. Jadi taghayyara tu taghayyara yaqinan min tilkan an-najasah al-waqi'ah fi. Berubah tu secara yakin, secara pasti dia berubah dengan sebab kemasukan najis tu, bukan sebab-sebab yang lain yang menyebabkan berubahnya air. Air tu kita tak pernah duk tengok pun, lama dah biar terbuka, kemudian masuk najis dalam tu berubah. Contohnya kita bau air tu bukan bau air yang asal. Ada tak kemungkinan air tu berubah bukan dengan sebab najis tu, contohnya dengan sebab air tu lama berada dekat situ, ada kemungkinan, maka tak najis. Yang jadi najis bila mana dia merubah secara pasti disebabkan oleh najis tu sendiri, bukan dengan sebab benda lain. Tu kena pasang makna taghayyara tu bagi betul. Taghayyara tu yaqinan bisababi wuqu'in najasah fihi. Secara pasti, secara yakin dia berubah dengan sebab kemasukan najis di dalamnya. Maka kalau berubah sama ada rasanya ataupun baunya ataupun warnanya, walau taghayyara yasiran, walaupun taghayyur itu, walaupun berubah itu taghayyuran yasiran, perubahan yang sedikit, walaupun perubahan yang sedikit, berubahlah daripada sifat yang asal, secara pasti perubahan itu berlaku disebabkan oleh najis yang masuk tu, maka dia najis, maka dia najis. Maka untuk hukum air yang suci yang banyak, dia tak najis dengan sebab kemasukan najis, dia najis dengan sebab perubahan dengan sebab najis. Jadi kita kena bayangkan ataupun kita kena tafsirkan masalah lagu tu lah. Najis air yang sedikit jadi najis dengan sebab kemasukan najis. Dia najis dengan sebab bimulaqatin najasah. Air yang banyak dia tak jadi najis dengan sebab kemasukan najis, dia jadi najis dengan sebab air tu berubah dengan sebab masuk najis. Dia ada 2 lapis. Dia ada 2 lapis. Satu, najis tu masuk secara yakin dalam tu, dan yang keduanya najis itu mengubah sifat air secara yakin. Jadi dia ada 2 tangga, 2 lapis. Untuk air yang sedikit tak selapis ya, semata-mata bertemu dengan najis air tu. Untuk air yang banyak ada 2 benda yang perlu dipastikan. Yang pertama, najis tu confirm masuk. Yang kedua, berubah air tu confirm dengan sebabkan najis tu. Barulah air yang banyak tu dianggap sebagai air yang mutanajis. Itu. Air yang berubah tu, walau taghayyara yasiran, air yang berubah walaupun perubahan tu perubahan yang sedikit, sebab perubahan yang sedikit pada air yang banyak menunjukkan bahawasanya yang masuk tu banyak. Air tu 2 liter kat atas, 200 liter kat atas, banyaklah. Masuk sesuatu najis dan mengubah walaupun sedikit air tu. Apa fahamnya? Fahamnya yang masuk tu banyak. Sebab kalau masuk sedikit-sedikit, dia takkan mengubah air yang banyak. Darah 3 camca contohnya, darah 3 camca masuk dalam air yang 200 liter, tak berubah, ini sikit. Tapi kalau darah setengah cawan contohnya, ataupun secawan masuk dalam air yang 200 liter, dia mengubah walaupun sikit, berubah dari sudut warna ke, berubah dari sudut bau ke, berubah dari sudut rasa dia ke, maka menunjukkan perubahan tu asalnya banyak, yang masuk tu banyak, sehingga tidak mampu ditampung dan ditepih oleh air tu. Gitu. Jadi tu dia punya makna di sebalik perubahan yang sedikit tu. Bukan berubah sikit tu, berubah sikit nak najis tak, berubah yang sikit pada air yang banyak. Kena faham tu. Maksudnya yang masuk tu banyak, bukan yang masuk tu sikit. Ni bukan cerita pasal air sikit tak, ni cerita pasal berubah tu sikit pada air yang banyak. Gitu. Jadi takkan berubah lah kalau nila setitik ataupun 2 titik masuk dalam ayat sekolah. Tu kalau nila lah, contoh benda yang suci lah. Kalau benda yang najis, macam nila juga lah. Nila tu nila yang najis, masuk 3 titik dalam ayat sekolah tak berubah. Tapi kalau masuk setengah botol berubah. Setengah botol tu dia anggap banyak.
Sebab dia mengubah air, walaupun mengubah sifat air itu sedikit sangat. Gitu. Ini kena faham dia punya konsep, ataupun kena faham dia punya makna di sebalik perubahan yang sedikit tu. Walaupun perubahan yang sedikit itu tetap menajiskan air, walaupun yang masuk itu najis yang dimaafkan. Kembali pada masalah tadi. Masalah tadi, ayat sikit tadi, dia masuk sesuatu, contohnya bangkai, yang masuk bangkai dalam air yang sedikit, dia tidak menajiskan air sehinggalah dia mengubah air, maka air itu najis. Ayat yang banyak pun sama. Kalaulah yang masuk tu najis yang dimaafkan, confirm lah tak najis. Sebab kalau masuk dalam ayat yang sikit pun tak najis. Tapi dia masuk dalam ayat yang banyak dan dia mengubah sifat air, warna, rasa ataupun bau, maka dia tetap tidak dimaafkan. Ayat yang sedikit pun tidak dimaafkan, ayat yang banyak pun tidak dimaafkan. Sebab dalam masalah air yang banyak, dia punya kunci ataupun poin najis ataupun tidak pada makna berubah. Kalau berubah, walaupun dengan najis yang dimaafkan, dia tidak najis. Dia tetap najis. Sebab kita bukan bincang tentang semata-mata bertemu najis dengan air, kita bincang tentang ayat tu berubah dengan sebab kemasukan najis. Itu. Walaupun yang masuk itu tidak larut dalam air, dipanggil mujawir. Ataupun yang masuk tu mukhalid dalam air, hilang, lebur dalam air, tak kira. Asalkan kemasukan najis yang mengubah sifat air. Ayat tu ayat yang banyak, lebih daripada 2 qullah, sifatnya berubah walaupun perubahan yang sedikit. Apa cerita sekalipun najis. Kalau yang masuk tu najis, apa cerita sekalipun. Dan sini berlaku sama ada secara hissi ataupun secara takdiri ya. Dan kita dah bincang dulu makna-makna berubah tu ni, sama ada dengan air mustakmal dan sebagainya, masuk kopi ke teh ke apa ke dan mengubah sifat air, sama ada secara hissi ataupun secara takdiri. Sini pun sama. Dalam masalah berubah ni juga sama ada hissan atau takdiran. Secara hissi memang secara fizikal dia berubah, nampak, rasa, bau dia berubah, ataupun secara takdiri. Maksudnya najis yang masuk tu memiliki sifat yang sama macam sifat yang najis yang masuk tu memiliki sifat yang sama macam sifat yang. Contoh, kita kata apa nama, ayat najis yang lain lah, ayat sikit, ayat kita kata apa nama setengah timba, masuk tek cicak dalam tu najis, ayat najis lah. Ayat yang sikit tu masuk setengah timba, ayat yang najis tu masuk dalam kolah kita. Maka nak tahu berubah pada kena takdir secara takdiri. Sebab sifat ni, benda yang masuk tu memiliki sifat yang sama macam sifat air, warnanya ataupun rasanya ataupun baunya. Maka untuk dilihat sama ada dia berubah ataupun tidak, kena takdir. Ini takdir yang wajib. Takdir dalam masalah benda yang suci, kita bincang dalam kelas-kelas yang lepas ni, di takdir yang sunat. Agak-agak aja, sunat saja ditakdirkan. Nak hentam guna terus tak ada masalah. Contoh macam air mawar yang kehilangan bau dia. Bau dia satu-satunya sifat yang membezakan dia dengan air mutlak yang biasa. Hilang bau tu, maka dia jadi macam yang ayat mutlak biasa, dia jadi macam ayat kosong biasa. Masuk dalam ayat mawar tu suci, masuk dalam air yang suci. Maka dikira nak kira dia masih kekal dalam hukum mutlak ataupun tidak, ataupun dia mutaghayyir, maka ditakdir secara ditengok perubahannya secara takdiri. Hukum dia sunat. Hukum sunat sebab yang masuk tu masih lagi benda yang suci. Tapi yang masalah kita sekarang ni, yang masuk tu benda yang najis. Contohnya air kencing yang hilang bau, warna dan rasanya. Dia kalau putih macam air biasa, bau dia hancing pun tak ada. Dia punya mungkin dia punya rasa dia sama ada dengan tangan ataupun dengan lidah, sama. Ataupun mungkin satu sifat saja yang hilang, bau saja yang hilang, warna tak hilang, rasa tak hilang. Ataupun warna saja yang hilang, rasa tak hilang, dia punya bau pun tak hilang, warna saja yang hilang. Salah satu daripada 3 sifat air ni. Maka perlu ditakdirkanlah. Air kencing secebok contohnya, tak tahu apa siapa dia simpan yang kencing secebok tu. Lepas tu orang masuk dalam tandas dia, orang ambil air dalam cebok tu, buh dalam kolah dia. Pasal apa air ni dalam cebok, buh dalam kolah. Nak jadi ceritalah, contoh nak jadi cerita lagu tu. Air kencing tu air yang tak ada bau, ataupun air yang tak ada warna saja. Warna dia macam warna air biasa, sebiji je warna biasa lah. Walaupun ada sifat yang lain. Maka daripada sifat yang lain, contohnya macam air kencing yang kehilangan warna tadi ni, warna macam warna asal dah, warna macam warna yang biasa dah. Maksudnya yang kekal pada dia ialah bau dia. Yang kekal pada dia ialah apa nama rasa dia. Yang tak ada warna aja. Maka pada warna, pada rasa dan pada bau, tengok situlah. Itu perubahan secara hissi ya. Tak ada bau. Okey, tak berubah.
Rasa ayak tak berubah. Tak ada rasa tajam ke, tak ada rasa telat ke, tak ada rasa apa, sama ada dengan tangan ataupun dengan lidah lah. Tak ada rasa, okey, clear, tak ada berubah. Warna kena takdir. Sebab warna hilang daripada najis, maka ditakdirkan dengan warna yang boleh diletakkan sebagai kayu ukur bagi perubahan. Sini kena takdirkan dengan sifat yang kerah. Dalam bab kemasukan sesuatu yang suci yang menyerupai sifat air, kita takdirkan dengan takdir yang sederhana. Dalam bab najis kita takdirkan dengan takdir yang keras. Apa takdir yang keras? Pada rasanya rasa cuka, tajam. Kalau yang nak ditakdirkan itu rasa, maka kena takdir dengan rasa cuka. Kalau warna dakwat. Warna dakwat, biru atau hitam lah. Kalau warna. Kalau bau kasturi. Kalau bau kasturi. Kena takdirkan. Maksudnya ni kalau masalah kita saat ni masalah pada warna dia sama. Jadi kena takdirkan dengan warna dakwat lah. Secebok dakwat, kuantiti yang sama masuk dalam ayak kita yang banyak tu, dia mengubah tak warna ayak yang banyak tu. Kalau berubah, najis. Kalau tak berubah juga, khalas, suci. Sebab sifat dia yang lain ada. Dia punya bau masih lagi bau kencing, dia punya rasa masih lagi rasa kencing, dia ada likat dan sebagainya. Maka yang tu secara hissinya, secara fizikalnya tidak mengubah air. Tinggal warna saja yang kita tak dapat tahu. Maka warna kena takdir dengan warna dakwat. Kalau rasa yang hilang, kena takdir dengan rasa cuka. Kalau bau yang hilang, kena takdir dengan bau kasturi, dengan ciri-ciri yang kerah, ciri-ciri yang ekstrim macam ni. Maka baru boleh tahu perubahan tu berlaku atau tidak. Kalau berlaku perubahan, ayak tu najis. Kalau tak ada berlaku perubahan juga, maka ayak tu kekal dalam hukum suci. Maksudnya dia tak berubah walau yasiran, dia tak berubah walaupun sikit. Itu takdir dia. Dan takdir pada masalah kemasukan najis ialah takdir yang wajib. Takdir yang wajib. Wajib ketika mana? Wajib ketika kita nak gunakan dia dan tak ada ayak lain, tak ada alternatif lain. Kalau ada ayak lain, tak usah takdir lah, guna ayak lain lah. Ataupun masukkan ayak lain tu, bagi cukup 2 kalah lah. Sekurang-kurangnya boleh menjangkakan bahawasanya kemasukan air yang lain tu menghilangkan perubahan. Apa? Itu. Maka bila kita faham air yang banyak, ni nak susun dia punya ayat ni. Bila kita faham air yang banyak jadi najis dengan sebab berubah, bukan sebab kemasukan najis, dengan sebab berubah. Maka ilat najis itu pada berubah dia. Maka bila kita faham tu, fa in zala taghayyuruhu. Apa maksud bincang? Sebab tu kena faham bagi elok dia punya titik perbincangan itu tahu tak? Dalam ayat yang banyak, titik perbincangannya pada makna perubahan. Berubah tu yang menjadikan najis. Mafhum dia kalau tak berubah tak najis, betul tak mafhum begitu? Tengok sini. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi. Maka jika hilanglah berubahnya air tu bi nafsihi, dengan sendirinya. Dihilang sendiri air tu. Perubahan tu. Hilang sendiri, contohnya dengan sebab lama kita biarkan lama, hilang. Bau tu hilang. Bau hancing hilang. Contohnya. Ataupun rasa tu hilang. Ataupun dengan sebab tiupan angin. Dipanggil hububur rih. Hubub rih. Dengan sebab mukus lama masa, orang tak kacau dia lama. Ataupun dengan sebab tiupan angin, hembusan angin yang menghilangkan bau dia dan sebagainya. Contoh lah, tu contoh. Dia hilang dengan sendiri. Maksudnya kita bukan masukkan benda lain untuk menghilangkan dia punya perubahan tu. Kita tak masukkan tawah, kita tak masukkan akak kayu, kita tak masukkan apa, tak. Dihilang dengan sendiri. Zala binafsih. Perubahan tu hilang dengan sendirinya. Au bima'in, ataupun dengan air. Perubahan tu dengan air. Maksudnya kita masukkan air lain sehingga boleh mengubah perubahan tersebut kembali pada asal. Ayat lain. Ayat lain ni ayat apa? 3 yang kita sebutkan dengan makna ayat tadi ni, kita bincang pada awal tadi. Sama ada ayat tu ayat mutlak juga, ataupun ayat tu ayat musta'mal, ataupun ayat najis juga, tak kisah. Ayat najis juga tak kisah. Sama ada ayat tu ayat mutlaqat, ataupun ayat musta'mal, ataupun ayat mutaghayyir. Samalah, musta'mal dengan mutaghayyir itulah. Apa nama, 2, ataupun ayat tu ayat najis juga, tak kisah. Contohnya ada setimba ayat kita yang najis, ada masuk air kencing setitik dalam tu ke, ada masuk apa nama tek cicak seketul dalam tu ke dan sebagainya. Ayat tu yang digunakan untuk menambah air yang banyak yang berubah tadi. Masalah kita sekarang pada air yang banyak.
Ayat yang banyak masuk najis dalam tu dan dia berubah jadi najis. Jadi hilang perubahan tu. Ada dua keadaan, ada dua pilihan, sama ada dihilang dengan sendiri ataupun hilang dengan kemasukan air lain, dengan tambahan air lain kat atas ayat ni. Ayat yang ditambah ni sama ada ayat mutlak ataupun ayat musta'mal, ayat mutaghayyir ataupun ayat najis juga, tak kisah. Tapi kemasukan air yang banyak tu mengubah perubahan air. Ayat yang asalnya ayat-ayat yang telah berubah tu, dia berubah lagi jadi okey balik. Dia berubah jadi okey balik. Contoh macam pada warna lah. Ayat berubah pada warna. Kita masukkan 2 timba ayat najis. Bukan dua timba ayat kencing, tak, ayat najis, ayat mutanajis. Sebab kita dah bincang dah ayat kencing dalam istilah dalam kitab taharah, dia masuk dalam ma', dia tak masuk dalam ma'. Sebab dia tidak boleh kembali suci. Ayat najis yang kita bincangkan contoh macam 2 timba, 1 timba tu masuk darah setitik dalam tu, 1 timba tu masuk batik cicak dalam tu. Jadi 2 timba tu kita masukkan kembali dalam air yang banyak yang dah berubah tadi ni. Kemasukan dia menyebabkan perubahan tu hilang. Dia faham tak? Hilang. Kalau hilang lagu tu tahurah, nescaya suci ya. Maka ayat yang banyak yang berubah tadi ni, setelah hilang perubahan dia, wa imma dengan sebab sendirinya, wa imma dengan sebab tambahan air yang lain, maka dia kembali pada hukum, maka dia kembali pada hukum suci. Dia kembali pada hukum suci. Gitu. Selesai. Au bimiskin. Ni atah pada kata binafsihi. Fa in zala taghayyuruhu bimiskin. Gitulah pelagang ibarat gitu ya. Maka jika hilang perubahannya itu bimiskin, dengan sebab kasturi, maksudnya kita masukkan sesuatu yang sifatnya kuat yang boleh menutup perubahan. Ayat tu bau hancing contohnya, kita masukkan seketui kasturi ataupun kita masukkan setengah botol kecil, dipanggil tola lah kalau orang yang duduk dalam bidang minyak atar ni, botol tu dipanggil tola hak 2 ml, tola hak 5 ml, tola hak 7 ml, setengah tola tu lah, bukan tuala tak, tola tu orang hak jual minyak atar dia tahulah tola tu botol minyak esen tu, botol minyak atar tu. Dia masukkan 3-4 titis kasturi dalam tu, sama dalam bentuk cecair ke, bentuk minyak ke, ataupun seketui betul kasturi ke, bau yang kuat menghilangkan, pada zahirnya menghilangkan bau hancing. Pada zahir menghilangkan bau hancing. Pada zahir, hakikatnya dia bukan menghilangkan, dia menutup bau hancing. Sebab bau dia tu mengatasi bau hancing dan sebagainya lah. Ataupun dia masukkan tawah, ayat tu berubah daripada sudut warna, dia masukkan tawah, maka kemasukan tawah itu menutup ataupun mengubah air tersebut kembali pada warna putih dan sebagainya. Satu masalah. Au kudurati turabin, ataupun keruh tanah. Ayat tu dimasukkan tanah jadi keruh. Asalnya perubahan warna, dimasukkan tanah, maka berubah sekali lagi jadi warna tanah, macam menjadi warna macam ayat sungai dan sebagainya. Ataupun memang dah ada tanah pada dasar ayat tu, kolam kita dan sebagainya memang dah ada dasar ya, memang dah ada tanah dan sebagainya. Maka dikocok supaya warna perubahan tu hilang dengan sebab tanah yang kita kocok dalam ayat tu dia berubah. Kalau macam tu fala, maka tidak. Maksudnya fala yathuru, dia tidak jadi suci. Sebab perubahan tu tak hilang, perubahan tu ditutupi. Perubahan itu dia bukan hilang, dia diatasi. Itu sebab dia lah. Jadi yang menjadikan air yang banyak yang berubah dengan sebab kemasukan najis itu kembali suci ialah dengan hilang perubahan dia. Sama ada hilang dengan sendiri ataupun hilang dengan sebab tambahan air. Adapun hilang dengan sebab yang lain, maka dia bukan hilang secara hakiki, dia cuma menutupi ataupun mengatasi perubahan yang berlaku. Dia buat main perubahan lain pula, menutupi perubahan najis itu, maka dia tidak menjadikan air itu suci. Habis, selesai. Ni masalah selesai. Dia nak masuk masalah lain sikit, 2 patah aja. Wal jari karrakid. Ni payah. dia panjang. Dia 2 patah tapi dia panjang. Wal jari, dan bermula air yang mengalir. Ayat yang mengalir karrakidi, seperti air yang tenang. Rakid lawan bagi jari lah, air yang tak mengalir, air yang berada dalam kolah, ayat yang berada dalam timba, ayat yang berada dalam kolam dan sebagainya. Wal jari, jari itu air yang mengalir.
mengalir dalam sungai, mengalir dalam alur, mengalir dalam longkang, mengalir dalam saluran dan sebagainya, itu mengalir. Ni kena pasang makna bagi elok lah. Cuma kita tak bincang panjang ni. Cuma nak pasang makna bagi betul ya. Kalau bincang hak ni lagi lambat, lepas tu pula penin. Wal jarih, dan bermula air yang mengalir. Contohnya seperti air sungai, air dalam anak sungai, air dalam parit, perparitan, air dalam saluran air, masuk juga air dalam pipe dan sebagainya. Wal jari, air yang sebegitu, air yang mengalir tu karrakid, seperti mana air yang tenang, air yang berkumpul dalam satu kawasan tak bergerak pergi mana. Tu maksud rakid, air yang tenang. Kita panggil air mati, yang tak bergerak pergi mana, air mati. Yang dalam kolah yang tak berubah, yang tak ada keluar masuk. Air dalam kolam, air dalam ni lah, air yang tak yang dalam paya dan sebagainya, yang tidak ada keluar masuk ayat tersebut, dia memang duduk situ. Maka hukum dia sama. Apa maksud hukum dia sama? Hukum dia sama pada makna, pada tafsil sedikit dan banyak tu. Fi tafsili qalilihi wa kathirihi, itu maksudnya. Pada tafsil, pada huraian, pada perincian sedikit dan banyaknya. Jadi hukumnya sama. Mengalir ke air yang tenang, air yang tak berpindah ke mana-mana ke? Kebanyakan misal yang kita sebutkan tadi semua rakid. Air dalam kolah, air dalam kolam, air dalam paya, tu semua rakid. Air yang mengalir hukum dia sama. Apa makna hukum dia sama? Kalau air tu sikit, kurang daripada 2 kolah, semata-mata bertemu dengan najis, dia najis. Kalau air tu banyak, lebih daripada 2 kolah, bertemu dengan najis, tidak menajiskan dia, melainkan dia berubah dengan sebab najis tu. Okey, faham? Lalu ni nak bincang tentang satu-satu selesai lah. Makna rakid, makna jari, makna mengalir. Makna masalah mengalir ni, dia masalah yang perlukan kepada pemerhatian. Antara kitab yang paling yang sangat jelas membincangkan masalah air yang jari, kena tengok dalam Hasyiah Imam Bajuri atas Fathul Qarib. Kena tengok situ masalah dia. Kita ringkaskan permasalahan tu. Terkadang nak bagi tahu perbincangan dia. Air yang mengalir, dia disebutkan sebagai disebut sebagai jariyah mutawasilah, jariyah mutawasilah hukman wa hissan. Itu jariyah mutawasilah hukman wa hissan. Aliran air itu, perjalanan air itu, air itu dia mutawasilah, dia berhubung antara satu sama lain hissan, secara hissi, la hukman, itu jari, la hukman, tidak secara hukum. Pada pandangan mata, pada hissi, pada fizikal, dia nampak berhubung, dia mutawasilah. Tapi pada hukum dia berpisah, dia tidak mutawasilah, dia munqati'ah pada hukum. Saya kita bincang mana dia. Air rakid mutawasilah hissan wa hukman. Air rakid, air yang mati, air yang tak bergerak di mana, dia mutawasilah, dia berhubung, dia bertemu antara satu sama lain lah. Maksud kata berhubung ni, dia bertemu lah antara satu sama lain. Hissan secara hissi, pada pandangan mata, wa hukman, dan pada hukum. Baik, kalau kita perasan, ini cerita pasal yang jari dalam perbincangan dalam kitab-kitab fiqah. Ini masuk dalam bab yang payah lah. Dia kena mengaji, kena pergi tengok sungai pula, kena pergi tengok longkang pula, baru nampak masalah dia. Air yang mengalir, kalau kita perasan, dia mengalir bukan dalam aliran yang sama. Dia bukan mengalir dengan kelajuan yang sama. Dia ada segmen-segmen dia. Ada yang laju sat pelan, laju sat pelan, laju sat pelan tu. Yang tu kalau kita parti dalam sungai pun sama, dia ada aliran dia. Dia ada stream dia lah. Kalau dalam bahasa orang putih, dia punya stream dia, stream dia. Dia punya tu dalam bahasa Arab disebut jiryah. Jiryah. Satu perlarian. Tok guru tua kita sebut satu perlarian. Ayat tu dia ada geng dia sendiri, taifah dia sendiri. Kan? Kalau kita lempak, contoh dalam longkang sekalipun, ayat hak deras tu, kita lempak, kita kata contohnya selai daun, ada time dia laju, ada time dia slow, laju. Dia kadang-kadang dia fikir kanan dan sebagainya. Dia tak mengalir dalam satu kelajuan yang sama. Dia tak statik. Maka kalau kita perhati, payah nampak lah, tapi kalau kita perhati, kita bayangkanlah, dia ada pok dia sendiri.
dalam setiap dalam setiap ini kita aliran sungai dan sebagainya, dia ada jariah dia ada jiriah dia ada pelarian dia. Maka setiap satu tu hukum yang tersendiri. Ni yang dimaksudkan mutawasilah hissan, secara pandangan mata nampak dia bercantum, nampak dia sekali semua sama, tapi munqati'ah hukman, pada hukumnya dia terpisah antara satu sama lain. Jadi dia mutawasilah hukman la hissan, secara hukum, secara hissi dia berhubung, secara hukumnya dia berpisah. Jadi ada jariah yang panjang, ada jariah yang panjang, ada jariah yang pendek. Berdasarkan kepada laluan air, ada jariah yang cukup 2 kolah, ada jariah yang tak cukup 2 kolah. Kalau sungai itu luak, satu jariah dia cukup 2 kolah. Tapi kalau alok saja, anak sungai saja, satu jariah dia mungkin sedepar ke, ataupun mungkin 3 jengkai ke dan sebagainya, maka tak cukup 2 kolah. Maka setiap jariah tu mengambil hukum air yang sedikit dan air yang banyak. Gitu. Okey. Faham tak tu? Boleh nampak tak? Kalau tak nampak, kena pergi tengok sungai. Kena tengok sungai, kena try curah ayak dalam longkang tu, bagi pergi nasiang malam tak nampak. Pasal nak tengok aliran air tu. Ni orang yang duduk tengok alam, dia nampak lah benda ni. Kalau orang yang tak biasa tengok alam, payah nampak lah. Orang yang biasa perhati benda-benda ni, dia ada jariah dia ada jariah. Tok guru kita terjemah dengan satu perlarian air. Okey. Kalau dah faham yang tu, dia ada 2 masalah pula. Yang pertama, najis tu bergerak bersama jariah. Yang kedua, najis tu tak bergerak, mauqufah. Dia tak bergerak, dia duduk tempat tu juga. 2 masalah. Satu, najis tu mengalir bersama dengan jariah. Yang keduanya, najis tu duduk di situ, ayak lalu saja. Najis duduk di situ ke, ayak lalu. Contoh sangkut kat ranting ke, contoh apa ke, kan? Maka najis duduk situ, pampers budak ke apa ke, duduk situ, ayak lalu. Maka kita pecah pada 2 masalah lah. Satu yang berjalan bersama dengan jariah, satu lagi yang mauqufah, yang terhenti kat situ, tak berjalan sama dengan jariah. Bagi yang berjalan bersama dengan jariah, kalau jariah tu 2 qullah ke atas, jariah tu tak berubah dengan sebab ada najis tu, maka dia kekal suci kan? Dia ada masalah yang banyak kan? Ada najis pada jariah yang melebihi 2 qullah ke atas, air tersebut tidak berubah dengan sebab adanya najis tu, walaupun dia bergerak sekali pi, maka air tu kekal suci sebab tak berubah. Kalau berubah, maka dia najis ya. Sebab air yang 2 qullah ke atas, air yang banyak, bila berubah dengan sebab kewujudan najis masuk ke dalam dia, maka air tu dia najis. Dia najis. Ni kalau air tu, kalau jariah itu melebihi 2 qullah. Kalau jariah itu kurang daripada 2 qullah, contoh macam longkang ataupun anak sungai saja dan sebagainya, maka setiap jariah dia kurang daripada 2 qullah. Maka jariah yang dalamnya terdapat najis tu, kelompok air, potongan air yang dalam tu ada najis tu, yang bergerak bersama dengan dia tu, maka kelompok tu najis. Yang depan daripada dia tak najis, yang belakang daripada dia mensucikan kawasan yang telah dilalui oleh air. Dia bila ayak tu lalu kawasan tu, ni tapak ayak lah kita katakan, ni tapak ayak. Bila ayak tu lalu, maka dia menajiskan kawasan lah. Dan jariah yang di belakang dia akan membersihkannya, akan mensucikan dia kembali. Maksudnya yang kekal najis ialah jariah tu saja. Sama ada jariah yang lebih daripada 2 qullah yang berubah dengan sebab najis tu, ataupun jariah yang kurang daripada 2 qullah walaupun dia tak berubah najis tu, walaupun dia tak berubah dengan sebab najis tu. Sebab dia kembali pada masalah air yang sedikit dengan air yang banyak. Ni kalau najis tu bergerak bersama jariah. Kalau najis tu tak bergerak, jariah saja yang lintah dia, maka kalau jariah tu lebih daripada 2 qullah, setiap jariah lebih daripada 2 qullah, maka dan tak berubah dengan sebab bersentuhan dengan najis itu, maka dia kekal suci. Kalau jariah tu kurang daripada 2 qullah ataupun lebih daripada 2 qullah tapi berubah dengan sebab najis tu, maka setiap jariah tu najis. Bila mana jariah tu bertemu dengan najis tu, jariah yang belum bertemu dengan najis tak najis. Jariah yang bertemu dengan najis dan yang telah bertemu dengan najis, najis. Dia mutajanisah sampailah dia berimpun di satu tempat, dia jadi air rakit. Daripada keadaan dia air jari, dia berubah jadi air rakit. Maka ketika air rakit tu, kalau dia tak berubah, maka hukum dia suci. Ataupun dihilang perubahan dia, maka hukum dia suci.
Ni perbincangan tentang wal jari karraqib. 2 patah ya, panjang. Huraian dia sila rujuk, sila tengok, sila baca, sila telaah sendiri dalam Hasyiah Imam Bajuri atas Fathul Qorib. Panjang lebar itu. Itu ada perbincangan panjang lebar. Dia tak sesuai untuk kita bahaskan kat sini. Cuma nak bagi tahu tafsir masalah saja. Jadi kita dah dapat gambaran masalah. Bila kita jumpa perbincangan yang detail tentang bab ni, kita dah ada dah benda apa yang kita nak pegang, maklumat dia lagu mana. Habis. Nak habis sikit lah, tak banyak lah. Kemudian katanya wal qullatani, dan bermula 2 qullah itu khamsatu mi'ati ritlin bil Baghdadi taqriban. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi ya, dia akan kita akan masukkan sikit dengan fasal yang selepas tu. Elok lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Perbincangan 2 qullah pun panjang juga lah. Ada soalan? Tak ada. Sila. Ayat tu berubah. Untuk berubah. Ya. Dan kita sesuatu najis yang masuk ke dalam air, yang mana najis itu memiliki sifat yang sama macam sifat air, sama ada keseluruhan ataupun sebahagian. Bila masuk, maka kita tak dapat tengok perubahan dia secara hissi, secara fizikal. Lalu kita takdirkan. Kita takdir. Contoh macam bau tadi, kita takdirkan dengan bau kasturi lah. Maka bila kita masukkan kasturi dengan kuantiti yang sama ke dalam air yang banyak tu, air tu berubah jadi bau wangi. Maka dia menunjukkan perubahan berlaku pada air tersebut. Air tu najis. Air tu najis. Sebab berbau kasturi pada air tersebut menunjukkan bahawasanya najis yang masuk tu dia mengubah pada bau air. Tapi disebabkan bau dia sama macam bau air, maka perubahan tu tak dapat secara fizikal. Sebab tu guna takdir tu. Jadi dia najis. Dia najis. Cara nak hilang dia kan, sama ada kita biarkan lama supaya hilang bau, ataupun kita tambah dengan air lain lah. Tu wajib kalau kita nak guna air tu. Kalau tak mau guna, tak salah takdir lah. Ada pilihan air yang lain, ataupun kita tambah siap-siap lah benda lain lagi banyak. Maka silakan, tak ada masalah apa. Awak sama 2 qullah. Ukuran rakit, air yang tak mengalir ke mana-mana ni, air yang duduk setempat ni, bila dia mencapai 2 qullah ke atas dan tak berlaku perubahan, suci ya? Suci. Sebab bila dia daripada jari, daripada yang mengalir, kemudian dia berimpun di satu tempat, menunjukkan kemasukan yang banyak lah. Kemasukan yang banyak sehingga mengembalikan kepada sifat air yang asal. Maka kembali pada masalah tadi ya. Maka dia kembali jadi suci. Sebab kita bincang tadi, jari air yang mengalir tadi, sama ada dia setiap jariah dia 2 qullah ataupun kurang daripada 2 qullah. Dan mungkin ada jariah yang 2 qullah, mungkin ada jariah yang kurang daripada 2 qullah, walaupun pada sungai ataupun saluran yang sama. Maka masalah yang macam tu lah, masalah yang macam tu, kalau kurang daripada 2 qullah, maka setiap jari itu, setiap jariah itu najis. Setiap jariah kalau kurang daripada 2 qullah, walaupun tak berubah. Kalau dia lebih daripada 2 qullah, dia akan jadi najis bila mana dia berubah, bila mana dia bertemu dengan najis yang tak bergerak tu. Jadi dia berubah najis ya, sampai masuk ke dalam satu takungan air yang besar, paya dan sebagainya, paya ke, kolam ke, laut ke apa ke. Maka dengan air yang tersedia ada yang memang dah banyak, ataupun dengan tambahan air yang selepas daripada tu yang juga banyak, dia menghilangkan perubahan, kembali suci. Dia kembali pada konsep asal. Cuma kita nak kena faham konsep jari tu je. Konsep jari tu kalau yang tak pesah, yang tak pernah perhati ayat, dia tak faham. Konsep ada geng sendiri ni. Ada potongan air, pada setiap air tu dia ada potongan-potongan dia. Pada pandangan mata, pada hissi dia nampak mutawasilah, dia bercantum, dia berhubung. Pada hukum dia berbeza.
Berbeza dengan roket. Roket secara hukum dan secara secara fizikal dia bercantum, dia disekirakan sekali. Dia problem tentang jari tu ya. Jari tu kalau kita tak boleh nak taswir masalah, susah nak gambarkan masalah. Jadi kena pati ayat. Yang tengok ayat dalam anak sungai mudah tengok. Dia ada aliran yang laju, dia ada aliran yang slow. Ya saya. Nama roket lah. Jadi roket. Bila mana tanduk tu, empangan air tu ditutup, dia roket lah. Dia roket. Yang dia keluar sikit-sikit tak kira lah. Bila mana ayat tu tak bergerak, terhalang laluan ni, dia roket lah. Roket tu sendiri kalau kurang daripada 2 qullah, ada najis dalam tu, najis lah. Dikira ayat yang kurang daripada 2 qullah. Kalau lebih daripada 2 qullah, tak berubah, tak najis. Kalau berubah, najis. Habis. Dia berhubung atau tidak dalam bajuri disebut sama ada kalau kita kocak sini, bergerak sini. Kalau dia tak dalam, maksudnya dia perlukan kawasan yang luas. Roket tu kawasan yang luas, tapi cetek dan sebagainya. Nak tengok berhubung ke tak, tepuk sini. Kalau alunan dia sampai ke sini, sampai ke tebing ni, dikira sekali. Kalau kita tepuk sini, alunan tak sampai ke tebing sana pun, kita kocak tak sampai ke tebing sana pun, maka dikira sini. Dia tak bercantum. Dia tak bercantum sebab mungkin dia terlalu terlalu cetek. Dia terlalu cetek. Kalau kata kita tepuk sini sampai bergerak di kita tepuk di tebing belah ni, bergerak di tebing belah tu, maka dia banyak. Maka dia dikira satu, di mutawassilah hukman wahisan. Tapi kalau kita tepuk sini tak bergerak sana, dia putih tengah-tengah, maksudnya dia tak mutawassilah hukman, walaupun nampak mutawassilah pada hisan. Itu perbincangan yang tu ada dalam bajuri. Tu kata kalau nak tengok dengan lebih lanjut masalah ni, dia kena buka bajuri. Dia ada perbincangan setiap satu ayat dalam timba yang terpisah sikit tapi ada bocor. Jadi kan timba macam timba simen kita tu, bawah ni dia ada tapak dia, tapak ni kosong. Ni timba simen jumpa. Mudah kali timba simen lah. Timba simen. Dia ada tapak dia. Jadi dia punya tapak dalam ni sini je. Dia ada kosong ni, ada tirih contohnya. Maka ayak yang dalam ni turun ke bawah, memenuhi, bergenang dan ada najis. Adakah berhubung dengan atas? Yang dikira tu. Itu dalam bajuri ada bincang bab tu. Kita nak bincang ni payah. Ini susah. Kena buka bajuri ni ya. 3 tahun lah kalau buka bajuri ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bincangan lain lah tu, bincangan lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an filun. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil qatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.